Assalamualaikum dan selamat siang Dr. Nawi bin Ismail. Saya Noliana Syahwana binti Sarudin, rakan ahli kumpulan 4, FIS FKP 10, ingin menerangkan tajuk hasil kajian kami iaitu cadangan dan langkah-langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Rakan ahli kumpulan saya yang pertama Nur Alfika Alia binti Balia A212911, yang kedua Noliana Syahwana binti Sarudin A212869 dan yang ketiga Yogi Shreni anak perempuan Wijidaran A213198. Ahli kumpulan saya yang keempat ialah Muhammad Fayazid bin Jamaluddin A212602, yang kelima Muhammad Badrul Amin bin Ahmad A212600 dan yang keenam Muhammad Syawal Ashraf bin Azmi A212607. Pada masa ini, jenayah merupakan perkara yang menyalahi undang-undang pemerintahan di sesuatu tempat. Mereka yang melakukan jenayah ini dipanggil penjenayah. Terdapat pelbagai undang-undang jenayah yang dibina diambil daripada undang-undang agama. Pelbagai jenis jenayah yang berlaku di negara kita seperti ragut, kejadian rogol, pecah rumah, gangsterisme, penyalahgunaan dadah, buli dan sebagainya. Dengan adanya undang-undang, masyarakat akan selamat dan negara berada dalam keadaan tenteram dan stabil. Terdapat pelbagai langkah dan kesan jenayah yang berlaku di Malaysia yang memberi impak kepada individu, masyarakat dan negara. Terdapat 3 permasalahan kajian. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti masa jenayah dengan lebih teliti. Yang kedua, menerangkan dengan lebih lanjut langkah yang diambil untuk membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan kesan yang akan berlaku sekiranya langkah itu berjaya dicapai. Pada era globalisasi ini, isu bilangan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat semakin meningkat di Malaysia. Dari perspektif konsep Undang-Undang Jenayah Ciptaan sekarang, jenayah ditakrifkan sebagai sebarang pelanggaran undang-undang yang boleh diambil tindakan seperti ditangkap dan perbicaraan melalui mahkamah dan akan dihukum. Jenayah boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu jenayah berat, jenayah komputer dan jenayah cyber, jenayah terhadap manusia, jenayah ke atas harta benda, jenayah terhadap keselamatan negara, jenayah hak cipta dan paten, jenayah dadah, jenayah seksual, jenayah senjata, jenayah perang, jenayah juana dan jenayah kehidupan liar. Rakyat Malaysia tidak lagi berasa selamat di negara ini. Ketakutan terhadap jenayah adalah isu yang membimbangkan dan dianggap sebagai isu sosial kerana ia memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental dan fizikal individu. Kajian ini dilakukan terhadap langkah yang diambil dapat mencegah jenayah daripada berlaku secara berterusan serta kesan yang akan berlaku sekiranya langkah tersebut diaplikasikan. Kawalan dan pembasmian unsur-unsur ini menjadi tanggungjawab undang-undang jenayah. Walaupun tindakan pendakwaan dipanggil jenayah, jenayah yang didakwa mesti dicegah atau diambil tindakan seperti penahanan pelaku. Mahkamah mesti menentukan sama ada pelakunya bersalah. Selepas disabitkan kesalahan, mesti dihukum untuk memastikan pelaku selamat dan orang lain selamat. Dan akhirnya, masyarakat menjadi selamat, aman dan stabil. Kajian ini dijalankan berdasarkan 3 objektif, iaitu yang pertama ialah menjelaskan dengan lebih lanjut maksud jenayah, yang kedua iaitu untuk mengenal pasti cadangan atau langkah-langkah bagi membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia, dan yang terakhir iaitu yang ketiga ialah untuk mengenal pasti kesan yang akan berlaku apabila langkah untuk membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia ini dapat dicapai. Unsur falsafah. Jadi saya akan menerangkan tentang unsur-unsur falsafah. Unsur-unsur falsafah yang dapat dikaitkan ialah falsafah pendidikan negara. Tujuan falsafah pendidikan negara bagi individu adalah untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membentuk jati diri yang baik. Pendidikan merupakan proses awal dalam membentuk jati diri seseorang untuk melahirkan warga negara yang berguna kepada diri, keluarga dan masyarakat. Falsafah pendidikan negara adalah teras dan digubal bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Prinsip utama di dalam rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Dengan berpegang kepada prinsip ini, rakyat Malaysia dapat diterapkan dengan nilai agama yang membolehkan mereka membezakan kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya, manusia dianugerahkan akal fikiran oleh Tuhan supaya digunakan dengan sebaik mungkin. Menurut Sufyan Hussein, penguasaan akal ke atas nafsu membuahkan pembinaan insan yang berkualiti, manakala sebaliknya hanya membawa kehancuran dan keruntuhan kepada manusia. Seterusnya, metodologi kajian atau kaedah kajian. Kaedah kajian ialah satu pendekatan saintifik yang digunakan untuk mencari jawapan kepada masalah yang dikaji
Kaedah kajian seperti responden kajian. Responden kajian terdiri daripada pelajar UMK dan masyarakat tempatan yang berbilang bahasa, agama dan latar belakang. Seterusnya, tempat kajian iaitu menggunakan Google Form kerana wabak COVID-19. Kaedah pengumpulan data pula seperti kaedah sumber internet, kaedah melalui Google Form, kaedah pemerhatian dan kaedah buku rujukan. Struktur soal selidik pula seperti jantina, bangsa, umur dan negeri kelahiran. Data kajian. Demografi responden. Jantina. Daripada 199 responden yang telah mengisi Google Form, seramai 58 orang merupakan lelaki, manakala perempuan adalah sebanyak 141 orang. Bangsa. Sebanyak 150 orang adalah berbangsa Melayu, 26 orang adalah berbangsa India. Responden yang berbangsa Cina adalah 22 orang dan bangsa lain-lain adalah seorang. Umur. Seramai 125 orang responden yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun, manakala responden yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun adalah sebanyak 35 orang. Bagi responden yang berumur dalam lingkungan 24 hingga 26 tahun adalah sebanyak 30 orang dan sebanyak 9 orang responden adalah dari berumur dalam lingkungan 27 hingga 30 tahun. Negeri. Responden di negeri Johor adalah paling banyak, iaitu 37 orang. Dari negeri Pahang adalah 27 orang, negeri Kelantan 26 orang, negeri Terengganu 18 orang, Melaka 16 orang, Kedah 14 orang, orang Perlis, Pulau Pinang serta Selangor adalah 12 orang, Sarawak 8 orang, Sabah 7 orang, wilayah Persekutuan dan negeri Sembilan adalah 4 orang dan akhirnya negeri Perak adalah 2 orang. Jadual dan graf cadangan atau langkah-langkah bagi membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Berdasarkan kajian Google Form yang dijalankan oleh pengkaji, langkah-langkah yang paling banyak dipersetujui oleh responden ialah penguatkuasaan undang-undang. Seramai 157 responden yang memilih sangat setuju, 38 responden yang memilih setuju, seorang responden memilih memuaskan, tiada responden memilih tidak setuju dan seramai 3 orang memilih sangat tidak setuju. Langkah kedua ialah didikan agama. Seramai 145 responden memilih sangat setuju, 53 responden memilih setuju, tiada responden memilih memuaskan, tiada responden memilih tidak setuju dan seorang responden memilih sangat tidak setuju. Langkah ketiga ialah pihak berkuasa menjalankan rondaan. Seramai 131 responden memilih sangat setuju, 65 responden memilih setuju, seorang responden memilih memuaskan, seorang responden memilih tidak setuju dan seorang responden memilih sangat tidak setuju. Langkah yang keempat ialah peranan ibu bapa dan masyarakat setempat. Seramai 123 responden memilih sangat setuju, 67 responden memilih setuju, 7 orang responden memilih memuaskan, tiada responden memilih tidak setuju dan 2 orang responden memilih sangat tidak setuju. Langkah yang kelima ialah mempelajari seni mempertahankan diri. Seramai 113 responden memilih sangat setuju, 75 responden memilih setuju, 11 responden memilih memuaskan, tiada responden memilih tidak setuju dan tiada responden yang memilih sangat tidak setuju. Langkah yang keenam ialah kempen kesedaran. Seramai 100 responden memilih sangat setuju, 59 memilih setuju, 31 responden memilih memuaskan, 9 responden memilih tidak setuju dan tiada responden memilih sangat tidak setuju. Kesan-kesan yang akan berlaku apabila langkah untuk membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia dapat dicapai. Kesan yang paling sangat setuju adalah keselamatan masyarakat lebih terjamin apabila kadar jenayah semakin berkurangan, di mana seramai 140 orang responden sangat setuju, 50 orang setuju, 5 orang menyatakan memuaskan dan 2 orang tidak setuju dengan seorang sangat tidak setuju. Bagi kesan didikan agama yang cukup dapat melahirkan masyarakat yang lebih beradab dan bersopan santun, seramai 132 orang responden sangat setuju, 59 orang setuju, 6 orang menyatakan memuaskan dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Kesan seterusnya adalah tindakan undang-undang dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin sebanyak 125 orang sangat setuju, 64 orang setuju, 7 orang menyatakan memuaskan dan seorang tidak setuju serta 2 orang sangat tidak setuju. Akhirnya, pengurangan kes jenayah dapat membina masyarakat yang lebih prihatin antara satu sama lain. Seramai 93 orang responden sangat setuju, 75 orang setuju, dengan 22 orang menyatakan memuaskan dan 7 orang tidak setuju serta 2 orang sangat tidak setuju. Perbincangan. Di sini saya akan menerangkan berkaitan demografi responden.
Pengkaji telah memilih responden lelaki dan perempuan dari golongan mahasiswa, universiti dan masyarakat setempat untuk membantu menyelesaikan masalah kajian. Oleh itu, bilangan responden lelaki adalah seramai 58 orang, manakala bilangan responden perempuan pula seramai 141 orang. Pengkaji membahagikan responden berdasarkan bangsa, iaitu 199 orang responden yang telah mengisi Google Form daripada 199 orang responden yang telah mengisi. Responden yang berbangsa Melayu adalah paling banyak, iaitu 150 orang, manakala responden yang berbangsa India adalah sebanyak 26 orang responden. Ini menunjukkan responden berbangsa Melayu adalah yang tertinggi. Pengkaji membagikan responden berdasarkan peringkat umur pula. Daripada 199 orang responden yang dijalankan, seramai 125 orang responden yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 20 tahun, manakala responden yang berumur dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun adalah sebanyak 35 orang responden. Pengkaji juga telah membahagikan responden mengikut negeri. Sebanyak 37 orang responden dari Johor, iaitu antara yang teramai, dan yang paling terendah adalah daripada negeri Perak, iaitu 2 orang responden. Berdasarkan Raja 5, Raja menunjukkan langkah-langkah yang mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Pengakuasan undang-undang adalah sangat tinggi diundi oleh responden. Langkah ini harus dilaksanakan oleh pihak kajian sebagai cara terbaik untuk mengurangkan masalah jenayah. Undang-undang diadakan untuk kebaikan masyarakat juga. Setiap undang-undang dan sistem perundangan secara universal mempunyai tujuan utama, iaitu menyediakan peraturan yang mesti dipatuhi oleh setiap ahli masyarakat supaya tidak menindas atau melakukan perkara yang tidak bermuara kepada anggota masyarakat yang lain. Seramai 3 responden bersamaan 1.5% menyuarakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan langkah ini. Hal ini disebabkan oleh golongan itu merupakan golongan yang tidak boleh mematuhi peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Langkah seterusnya pula ialah didikan agama berlandaskan pada ajaran setiap agama di Malaysia. Ini seperti agama Islam, Buddha, Hindu, Kristianiti dan sebagainya sudah diterangkan bahawa membuat kesalahan jenayah itu merupakan kesalahan yang salah. Seramai 1 responden bersamaan 0.5% sangat tidak setuju dengan langkah ini. Malah dengan didikan agama yang betul dapat membentuk akhlak diri yang mulia dan sekaligus dapat memberi panduan serta bimbingan dalam kehidupan. Tambahan pula, pihak berkuasa menyalakan rondaan di kawasan berisiko bagi memastikan kegiatan jenayah tidak terus berlaku, merupakan langkah bagi mengurangkan kadar jenayah di Malaysia. Pihak berkuasa seperti polis, anggota rela dan rukun tetangga perlulah meningkatkan rondaan dengan kerap di kawasan berisiko tinggi dan tumpuan berlakunya jenayah. Seramai 1 orang responden bersamaan 0.5% memilih tidak bersetuju dengan langkah yang diberikan. Berdasarkan permata pengkaji iaitu saya sendiri, berkemungkinan responden ini merupakan antara individu yang pernah membuat kesalahan. Jadi, dengan merealisasikan langkah ini telah menyukarkan dirinya untuk membuat sebarang kegiatan jenayah. Peranan ibu bapa dan masyarakat setempat dalam mendidik anak-anak mereka daripada terjerumus dengan jenayah merupakan langkah yang patut dilakukan. Pihak ibu bapa boleh mengawasi setiap langkah anak-anak mereka. Pihak masyarakat juga boleh melaporkan kepada para ibu bapa sekiranya tingkah laku anak-anak mereka mencurigakan atau telah membuat kesalahan. Seramai 2 responden bersamaan 1.0% memilih sangat tidak setuju dengan langkah ini. Pengkaji telah membuat kajian bahawa jika langkah ini tidak dilakukan, maka statistik jenayah semakin meningkat bermula dari umur sekolah rendah lagi. Langkah mengurangkan kadar jenayah yang seterusnya adalah seni mempertahankan diri. Mempelajari seni mempertahankan diri, kita dapat mengetahui apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku ancaman terhadap kita. Mentaliti kita juga akan lebih bersedia untuk membuat keputusan yang betul dan bertindak secara efisien kerana situasi ini hanya dapat dipelajari sekiranya kita mempunyai pengetahuan tentang seni mempertahankan diri. Seramai 0 responden memilih sangat tidak setuju. Jadi, langkah ini merupakan langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan kerana semua responden bersetuju. Justru berbekalkan ilmu seni mempertahankan diri, kita mampu menjamin keselamatan diri dan juga orang sekeliling kita. Mengadakan kempen kesedaran bagi memberi kesedaran kepada setiap pihak merupakan langkah yang terakhir dipilih oleh responden. Kempen meningkatkan kesedaran tentang keselamatan masyarakat di dalam Malaysia perlu lebih banyak diadakan bagi mengurangkan kes jenayah di Malaysia. Namun, langkah ini dianggap sebagai kurang efisien kerana masyarakat beranggapan bahawa kempen ini tidak membawa kesedaran kepada masyarakat ekoran daripada statistik kadar jenayah semakin meningkat dari masa ke masa. 0 responden bersamaan 0% yang memilih sangat tidak setuju. Pada masa kini juga tidak banyak sambutan untuk mengadakan kempen ini. Masyarakat lebih gemar membaca berkaitan keburukan kadar jenayah dan langkah mengurangkan kadar jenayah ini di media sosial. Seterusnya saya akan menerangkan pada bahagian perbincangan kesan yang akan berlaku apabila langkah untuk membendung atau mengurangkan kadar jenayah di Malaysia dapat dicapai. Kesan yang pertama ialah keselamatan masyarakat lebih terjamin apabila kadar jenayah semakin berkurangan. Perkara ini disebabkan keamanan dan keselamatan masyarakat tidak akan wujud apabila adanya penjenayah dan faktor lain yang mengancam keamanan dan kebajikan negara. Oleh itu, keselamatan masyarakat akan lebih terjamin apabila kadar jenayah semakin berkurangan. Kesan yang kedua ialah didikan agama. Didikan agama yang cukup dapat melahirkan masyarakat yang lebih beradab dan bersopan santun. Hal ini demikian sebagai orang yang lemah dan sering melakukan kesalahan, iaitu
manusia, kita memerlukan bimbingan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Pendidikan agama merupakan mustahak dalam memperkuatkan prinsip kepribadian seseorang. Kesan yang seterusnya dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Ini kerana masyarakat patuh dan takut akan undang-undang yang sedia ada serta takut dikenakan hukuman yang diberi. Ini menunjuk betapa tingginya nilai undang-undang di dalam negara kita, juga di dalam hidup masyarakat, walaupun ada lagi manusia yang lari dari undang-undang. Kesan yang terakhir ialah dapat membina masyarakat yang lebih prihatin antara satu sama lain. Hal ini kerana bukan sekadar pihak kerajaan maupun masyarakat juga perlu berganding bahu untuk mengurangkan kadar jenayah. Akan tetapi, terdapat segelintir masyarakat tidak bersetuju bahawa pengurangkan kes jenayah dapat membina masyarakat yang lebih prihatin antara satu sama lain. Ini kerana dalam era edisi ke-21 serta dunia yang semakin moden, kebanyakan masyarakat sangat sibuk kejar untuk mendapatkan duit serta kejar kerja yang dilakukan dalam kehidupan sehingga manusia tidak bimbang atau fikir tentang orang lain sehingga membiarkan jenayah berlaku di sekeliling. Sebagai kesimpulan, semua pihak perlu menggembling tenaga dan bersatu supaya masalah jenayah di negara ini dapat diatasi. Langkah yang diambil haruslah dijalankan dengan bijaksana dan berhati-hati supaya hasilnya dapat memuaskan semua pihak. Jenayah juga dapat diibaratkan sebagai musuh dan selimut kepada negara. Sekiranya jenayah tidak dapat ditangani secara teliti, agak mustahil untuk rakyat negara ini hidup dalam keadaan yang harmoni dan damai. Marilah kita bersama-sama membantras kegiatan jenayah agar impian untuk melahirkan masyarakat madani dapat direalisasikan. Terima kasih.